Kewafatan Aminah dan Abdul Muttalib. Setelah beberapa tahun yang penuh dengan keberkatan dan kesan yang baik di dalam jiwa bersama-sama keluarga Halimatus Sa'diyah, maka Rasulullah SAW pulang ke pangkuan bondanya dan bersama-sama datuknya. Namun begitu, Nabi yang dilahirkan dengan takdir Allah yang maha bijaksana itu tidak diizinkan untuk berpanjangan di pangkuan bonda dan datuknya. Justru Allah sahajalah yang maha mengetahui apakah hikmah di sebalik segala peristiwa yang berlaku. Suatu ketika Aminah berhajat untuk menziarahi pusara suaminya yang meninggal dunia di Yathrib, yakni di kalangan keluarganya Bani An-Najjar. Berangkatlah ia menuju Yathrib bersama anak angkatnya Nabi dengan diiringi oleh khadamnya Ummu Aiman menuju ke tempat yang jauhnya 500 km perjalanan dengan kenderaan di masa itu. Sudah tentu penggambaran itu merupakan perjalanan yang jauh kepada seorang perempuan dan anaknya. Setelah sebulan berada di sana, mereka pun berangkat pulang ke Mekah. Dalam perjalanan pulang, Aminah telah jatuh sakit, lalu meninggal dunia di suatu tempat bernama Abwa. Maka tinggallah Nabi menjadi yatim piatu dan pulang ke Mekah bersama-sama Ummu Aiman. Abdul Muttalib menerima berita yang menyedihkan itu dengan tenang. Kasih sayangnya bertambah erat kepada cucunya Nabi Muhammad SAW dan sentiasa meletak baginda di sisinya. Hatta sehingga di dalam majlis perjumpaan di kalangan pembesar Quraisy pun dia membawa cucunya Nabi Muhammad. Dan ketika ia selalu duduk berhampiran Kaabah bersama-sama orang tua Quraisy, Abdul Muttalib membenarkan Nabi berada di atas hamparannya. Kemudian Abdul Muttalib pula menemui ajalnya setelah berumur 120, yakni ketika umur Nabi mencapai 8 tahun. Sebelum meninggal dunia, Abdul Muttalib telah menyerahkan amanah menjaga cucunya kepada anaknya Abu Talib. Sesungguhnya Abu Talib telah menunaikan amanah itu. Beliau tetap menjaga Nabi sehingga baginda diwahyukan menjadi Rasul. Baginda sentiasa mempertahankan Nabi, terutama ketika diancam oleh kaumnya, walaupun dia sendiri tidak memeluk Islam sehingga akhir hayatnya. Beberapa iktibar yang perlu difahami. Menurut Al-Quti di dalam kitabnya Fiqh Al-Sirah, bahawa peristiwa-peristiwa kewafatan ayahanda, kemudiannya bonda dan berikutnya datuknya bukanlah secara kebetulan semata-mata, tetapi ia mengandungi hikmah yang besar yang ditakdirkan oleh Allah yang maha mengetahui. Di sana tidak ada alasan bagi orang-orang yang mahu mengambil kesempatan bagi memperkecilkan Islam dan Nabi. Kalau mereka boleh menuduh dan mempunyai alasan kononnya dakwah dan sifat-sifat yang dimilikinya adalah pengaruh dari ayah, ibu dan datuknya yang menjadi bangsawan Arab ketika itu. Bagaimanakah perkara ini boleh berlaku sesudah orang-orang tuanya meninggal dunia secara bertali-tali? Kemudian ia dipelihara di kalangan Bani Sa'ad. Tiada gangguan manusia dalam mentarbiahkan Nabi, tetapi ditarbiahkan oleh Tuhannya yang maha suci dari segala kekurangan dan kelemahan, dalam suasana yang jauh dari perasaan tamakkan pangkat dan harta dunia atau kepentingan-kepentingan duniawi yang lain. Allah telah membuktikan keberkatan kepada Nabi-Nya sejak ia dijadikan dan dilahirkan ke dunia. Keberkatan itu dapat dirasai oleh keluarganya dan keluarga Halimatus Sa'diyah. Bumi yang kering kontang tiba-tiba menjadi subur, rezeki menjadi murah. Oleh itu Islam mengajar kita di antara punca kedatangan rahmat dan keberkatan itu ialah dengan adanya orang-orang yang soleh di kalangan kita, apalagi kalau tempat itu terletaknya Nabi pilihan. Nabi musafir ke Syam bersama para bapa saudaranya. Abu Talib memelihara Nabi bersama-sama anaknya. Beliau bersungguh-sungguh menunaikan janjinya untuk memelihara dan menjaga Nabi seperti yang diharap-harapkan oleh Abdul Muttalib. Ketika Abu Talib bersedia untuk musafir ke Syam, dia tidak berupaya untuk menolak permintaan Nabi untuk bersama-sama ke Syam. Walaupun usia Nabi pada masa itu hanya 9 tahun. Justru Abu Talib lebih berlembut dengan Nabi daripada anaknya Ali, Ja'far dan Aqil. Ramai di kalangan ulama meriwayatkan di dalam kitab mereka satu peristiwa penting, walaupun dari segi sanadnya dhaif, tetapi ceritanya masyhur.
Iaitu ketika rombongan mereka sampai di Busra dalam negeri Syam, di mana seorang rahib yang bernama Buhairah, apabila ia melihat Nabi dan merenungnya, ia berkata kepada Abu Talib, "Apakah hubungan budak ini dengan engkau?" Abu Talib menjawab, "Anakku." Kata Buhairah, "Dia bukan anakmu, tidak patut ayah kepada budak ini masih hidup." Jawab Abu Talib, Dia anak saudaraku." Buhairah bertanya, "Di mana bapanya?" Abu Talib menjawab, "Bapanya meninggal ketika ibunya mengandung." Kata Buhairah, "Betul. Bawalah dia pulang ke negerimu, berwaspadalah dari orang Yahudi. Demi Tuhan, kalau mereka melihatnya di sini akan berlaku perkara yang buruk kepadanya. Sesungguhnya akan berlaku kepada anak saudaramu ini perkara besar." Maka Abu Talib pun tergesa-gesa membawa pulang Nabi ke Mekah. Al-Qutubi dan lainnya telah meriwayatkan bahawa hal ini ada hubungannya dengan firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Yang bermaksud orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, Taurat dan Injil mengenalinya. Rasulullah SAW seperti mengenal anak-anak mereka, dan sesungguhnya bahagian daripada mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 146. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanyakan, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, "Adakah kamu benar mengenali Muhammad lebih daripada anak kamu sendiri?" Abdullah bin Salam menjawab, "Ya, bahkan lebih dari itu. Kerana Allah telah mengutuskan pemegang amanahnya di langit kepada pemegang amanahnya di bumi tentang sifatnya. Maka aku dapat mengenalinya. Adapun anakku tidaklah aku ketahui sifatnya." Di antara sebab Islamnya Salman Al-Farisi ialah kerana mengikuti berita kelahiran dan sifat Rasulullah dari kitab-kitab zaman dahulu dan ulama ahli kitab. Oleh itu maka munasabahlah Buhairah yang banyak membaca kitab suci itu menyadari apabila melihat Nabi dengan tanda-tanda yang ada padanya, dan apa yang berlaku adalah tepat sekali dengan kenyataan yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim, bukannya penonjolan diri sendiri oleh Rasulullah. Golongan orientalis mengambil kesempatannya. Para pendokong fikrah jahiliyah moden dari kalangan orientalis mengambil kesempatan dari peristiwa di atas. Kononnya Nabi bertanggungjawab mencipta Al-Quran. Di antara mereka ialah orientalis Prancis Karl Vox yang mengarang buku berjudul Pengarang Al-Quran. Di antara alasan beliau ialah pertemuan dengan Padri Buhairah bukan sekadar pertemuan tetapi mengilhamkan kepada Nabi untuk mengarang Al-Quran. Pandangan seperti ini adalah tidak munasabah keluarnya dari seorang yang dianggap terpelajar. Adalah mustahil pertemuan sekadar mengadap makanan di dalam hidangan dengan seorang kanak-kanak berumur 9 tahun menurut riwayat yang sahih. 12 tahun menurut riwayat kebanyakan ulama berkesempatan untuk memberi panduan kepada baginda supaya menulis kitab suci Al-Quran yang tidak dapat disahut cabarannya oleh manusia sehingga sekarang. Dan menurut riwayat yang sahih dari sahabat yang musuh bahawa Nabi SAW tidak pernah berdusta di dalam hidupnya, sama ada sebelum menjadi Nabi atau selepas menjadi Nabi. Masyarakat Mekah lebih mengenali Nabi SAW lebih daripada orientalis terkutuk itu, serta mengetahui bahawa Nabi itu adalah seorang ummi, tidak tahu membaca dan menulis. Kalau dikaji kepada peristiwa-peristiwa besar yang disebut dalam Al-Quran, sama ada yang telah berlaku dan akan berlaku, kesemuanya di luar daripada kemampuan para ilmuwan di kalangan makhluk ini untuk meramalnya, seperti pertarungan antara Parsi dan Rom dan beberapa perkara lagi. Kesemuanya berlaku selepas daripada zaman hidupnya Padri Buhairah. Seterusnya, persilakanlah menjawab cabaran Al-Quran yang masih belum dijawab sehingga sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa yad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Yang bermaksud, dan jika kamu tetap di dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surah sahaja seperti Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolong kamu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya dan kamu tidak akan dapat membuatnya, maka peliharalah diri kamu dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Surah Al-Baqarah ayat 23 hingga 24. Sesungguhnya apa yang dinyatakan dalam Al-Quran bukan seperti yang dinyatakan oleh Al-Ghibah, seperti suatu Ramadan di mana beliau menggunakan cara yang licin untuk membohongi Rasulullah. Kesimpulannya, mereka yang menuduh Nabi menerima ilmu dari manusia menghadapi kemelesetan hujah, sehingga terpaksa mengemukakan hujah yang menjatuhkan taraf keilmuan mereka. Di sana sebenarnya bukan mereka tidak bertemu dengan kebenaran Nabi, tetapi ketebalan taksub jahiliyah di dalam hati mereka menyebabkan mereka tidak bersedia untuk memohon hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah dari wahyu ilahi, bukannya hasil dari pertemuan dengan para padri. Hanya orang-orang yang bersedia menerima kedustaan sebagai alasan sahajalah akan menelan bulat-bulat kenyataan-kenyataan jahat dan tuduhan-tuduhan zalim tersebut. Okey, terima kasih pada Cikgu untuk yang dah baca tajuk bermula daripada kewafatan Ibu Nabi dan Datuk Nabi sehinggalah dalam peristiwa Nabi bermusafir sama dengan bapa saudara Abu Talib. Sila, siapa dia yang ulas? Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma habib ilayna iman ya Allah. Kurniakanlah perasaan kasih kepada iman di dalam hati kami. Zayyinhu fi qulubina, dan jadikanlah iman itu perhiasan kepada hati-hati kami. Wa karrih ilayna, dan kurniakanlah perasaan benci di dalam hati kami ini. Al-kufra wal-fusuq wal-asyan, kepada kufur, fasik dan maksiat. Waja'alna minal rasyidin, dan jadikanlah kami orang-orang yang mendapat petunjuk. Firman Allah ataupun kata Allah, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun, maka ceritakanlah kisah-kisah itu supaya mereka berfikir. Para ulama sirah seperti Ibn Hisham, seperti Ibn Ishaq, Ibn Sayyidin Nas mengarang kitab sirah menceritakan perihal Nabi dan para sahabat. Alhamdulillah, munculnya ulama yang terkemudian mengarang kitab sirah dengan melakukan pembaharuan, menulis kitab sirah dalam konteks memahami perjuangan Nabi, terutamanya dalam menegakkan negara Islam. Dilakukan pembaharuan dalam menulis kitab sirah yang berbentuk kefahaman, bukan sekadar pemberitahuan. Maka dikaranglah kitab masalahnya oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti Fiqh Sirah. Antaranya lagi Fiqh Sirah Al-Muhammad Al-Ghazali. Di antaranya lagi Manhajul Haraki fi Sirah Al-Nabawiyah yang dikarang oleh Syekh Munir Al-Ghabbal. Adapun Fiqh Sirah oleh Tuku Al-Jadi ini, Fiqh Sirah, Fiqh Al-Harakah, bermaksud memahami pergerakan Islam dari perjalanan hidup Nabi, bukan sekadar kisah hidup semata-mata untuk diaplikasikan dalam kehidupan, dalam yakin masalahnya, entiti itu sendiri, bahkan untuk kepada individu-individu yang menggabungkan diri dengan entiti. Maka selepas kewafatan ibunya, ibu Nabi SAW dan datuknya Abdul Muttalib,
Nabi dijaga oleh bapa saudaranya Abu Talib. Abu Talib meninggal 3 tahun sebelum hijrah, tidak masuk Islam menurut riwayat yang kuat sehingga akhir hayatnya. Namun ada pendapat yang minoriti dalam kalangan ahli sunnah dan sebahagian Syiah yang mengatakan bahawa Abu Talib mati dalam keadaan Islam. Terdapat perbahasan ulama dalam hal ini. Adapun menurut Abu Zuhrah terdapat sikap-sikap Abu Talib yang seakan-akan mengiktiraf Nabi SAW. Kerana di sana memang ada syair-syair yang dinisbahkan kepada Abu Talib yang mengiktiraf kebenaran risalah Nabi. Begitu juga sokongan secara terbuka membela Nabi dan perlindungan politik yang diberikan sepanjang dakwah Nabi SAW di Mekah. Adapun Tokoh Haji Hizri dalam permasalahan ini, beliau menyatakan bahawa kita berpegang dengan pendapat majoriti. Dalam masa yang sama, kita sangat berharap bahawa pendapat minoriti itu yang benar. Kerana berdukanya Nabi dengan kematian Abu Talib bukanlah kepala, namun pokok mestilah bersandarkan kepada dada. Tak boleh nak buat apa. Namun harapan boleh disandarkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Abu Talib, di mana Abdul Muttalib datuk kepada Nabi, berkahwin dan ada beberapa orang isteri, di mana Abdullah iaitu ayah Nabi dengan Abu Talib daripada isteri yang sama. Bermaksud mereka adik-beradik kandung. Adapun bapa saudara Nabi yang lain seperti Hamzah, Al-Abbas, Abu Lahab daripada isteri yang berbeza. Bahkan disebut betapa Abu Talib sangat disegani oleh Quraisy. Disebut oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, orang-orang kafir tidak akan berani untuk mengganggu Nabi. Ketakutan mereka jika Abu Talib berada di sisi Nabi. Bersedihnya Nabi sehingga turun firman Allah menegur Nabi SAW. Innaka la tahdi man ahbabta, sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasih. Allah uji lagi Nabi selepas itu meninggalnya isteri beliau Khadijah Al-Kubra pada tahun yang sama. Al-Baihaqi menerusi Dalailun Nubuwah menyebut pendapat selisih mati antara dua orang ini. Ada yang mendatangkan pendapat, ada yang mengatakan tiga hari selisih, dan beliau mendatangkan pendapat yang lain mengatakan selisih 2 bulan. Kata Al-Aini sehingga dinamai pada tahun tersebut Amul Huzn, iaitu tahun kesedihan, di mana Khadijah meninggal di saat Nabi benar-benar ditekan oleh orang kafir. Berbeza dengan isteri-isteri Nabi yang lain, mengamini Nabi dalam keadaan Nabi sudah menjadi ketua negara di Madinah, di mana para sahabat semakin bertambah, perang banyak dan menang, membuka negeri-negeri. Ada pun semua itu tidak sempat dirasai oleh Khadijah. Khadijah tidak sempat merasai ataupun melihat kemenangan Islam, sehingga Al-Aini mengatakan Allah mahukan Khadijah mendapatkan ganjarannya secara sempurna di hari akhirat kelak. Apabila Islam membuka kota Mekah, Nabi memerintahkan Zubair Al-Awwam pergi memacak bendera Islam di Al-Hajun, iaitu suatu tempat perkuburan di mana Khadijah ditanam. Al-Bukhari meriwayatkan kata Sayyidina Abbas kepada Zubair, "Hahuna amarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam an tarkuza rayah." Di sinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kamu wahai Zubair untuk memacakkan bendera Islam. Para ulama yang mengarang kitab-kitab berkenaan Khadijah menyatakan bahawa perbuatan Nabi ini seolah-olah untuk memberitahu kepada Khadijah, wahai Khadijah, menara Islam menang dah hari ini, walaupun tidak ada lagi Khadijah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian didatangkan pengiktibaran oleh Al-Buti rahimahullah, mengatakan kematian ayah, ibu dan datuk Nabi bukanlah kebetulan, untuk memperlihatkan kepada setiap manusia bahawa yang menjaga dan mendidik Nabi ini adalah langsung daripada Allah, bahawa tidak ada campur tangan manusia. Akhlak Nabi yang baik tidak pernah berbohong.
Tidak ada lagi alasan yang boleh diberikan oleh manusia kerana dia diajar oleh ibu, ayah ataupun datuk. Bagaimana mungkin dia ada, kata Tuhan, kematian bertanya-tanya kepada Nabi SAW. Bermaksud Nabi dididik, ditarbiah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung. Seorang kanak-kanak yang diuji kehilangan mungkin tak rasa sangat dengan orang yang besar. Orang besar lebih faham. Namun ia memberi satu kesan yang besar dalam hidupnya. Kita melihat kepada anak yatim ataupun mereka yang tidak mendapat kasih sayang ayah ataupun ibu, apabila besar membentuk satu karakter, dia berbeza dengan orang yang lain. Dan kanak-kanak, sama ada lelaki ataupun perempuan, dia memerlukan kepada seorang watak, seorang lelaki untuk membimbing. Ini disebut sajalah, sehingga disebut oleh para ulama, jika dia kematian suaminya dan anaknya masih kecil, dianjurkan untuk dia berkahwin lagi, supaya anaknya itu ada lelaki, watak lelaki yang mendidik. Dan watak lelaki ini mestilah qawwam, dan watak lelaki ini mestilah ada unsur-unsur murabbi. Dan kelebihan ini Allah beri kepada lelaki, dan tidak ada dan tidak kepada perempuan untuk mengangkat lelaki. Tapi inilah kelebihan yang diberikan Allah kepada lelaki. Ada pun perempuan bukan tak boleh nak buat, cuma adalah hikmah yang kita tak tahu. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Nabi ini dijaga oleh Abdul Muttalib, seorang bangsawan yang hebat, dihormati. Kemudian dia dijaga oleh Abu Talib yang sangat disegani oleh Quraisy. Dan inilah takdir awal yang merupakan proses tarbiyah sebelum kerasulan lagi. Kerana Nabi diutuskan kepada manusia, maka Nabi mesti ada terikatan, boleh dikaitkan dengan manusia supaya Nabi boleh menjadi contoh ikutan dalam kehidupan. Termasuklah menerima proses tarbiyah. Dan apabila kita membaca sirah, kita faham bahawa kalau orang yang nak jadi baik, orang yang teguh iman, maka dia mestilah melalui proses tarbiyah dan diuji kesabarannya. Musyrikin kata, apa tidak malaikat sahaja yang menjadi nabi? Wa qalu laula unzila alaihi malak. Sebab malaikat dilihat oleh manusia sebagai satu subjek yang ajaib. Bahkan ada dalam kalangan manusia menyembah malaikat. Pada pandangan mereka, mungkin kalau malaikat berdoa lebih dekat daripada Tuhan. Manusia nak nabi dalam watak yang tersebut. Tapi Allah kata tabiat manusia ini ingkar. Walau anzalna malakat laqudiya al-amru thumma la yunzarun. Padahal kalau kami turunkan malaikat, nescaya selesailah perkara itu, kerana mereka tetap berdegil dan tidak akan beriman. Kemudian mereka tidak diberi tempoh lalu dibinasakan dengan balak bencana secara mengirim. Kemudian kedatangan orang-orang yang saleh membawa rahmat dan berkat kepada suatu tempat atau negeri. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, Allah Ta'ala tidak mengatakan beriman sahaja, bahkan mesti bertakwa. Satu terengganu masalah ni beriman dan bertakwa kepada Allah. Satu entiti masalah ni beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu pengurniaan yang melimpah-limpah berkatnya dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan Rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan. Di negeri Terengganu 97% nilai Islam. Ramai sedikit daripada Kelantan 95%, dan di sini ramai saja. Tiba-tiba di negeri Melayu ini kita lihat masih banyak kerosakan Islam, tetapi masih banyak kerosakan, perzinaan, pergaulan dan yang seumpamanya rompakan bunuh. Boleh jadi sebenarnya Terengganu antara negeri yang cemerlang dalam peperiksaan setiap tahun. Maka boleh jadi sebenarnya di negeri kita bukan kekurangan cantik bandar. Boleh jadi negeri kita kekurangan orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian berlakunya peristiwa yang luar biasa bersama Bahira. Qila, dikatakan Rahib Bahira ini namanya Jirjis, atau dalam bahasa Inggeris ini disebut dengan George. Akan lahir, akan zahirnya
tanda akhir zaman oleh seorang kanak-kanak ini, di mana mereka telah melihat bahawa telah tiba masanya Nabi akhir zaman ini lahir. Maka firman Allah yang menyebut bahawa ahli kitab sangat mengenal Nabi kenal dengan terperinci. Ahli kitab mereka golongan yang terpelajar. Sepatutnya dengan kenal mereka Nabi didatangkan firman Allah kat sana, kenal lebih pada asli, sepatutnya mereka terlebih dahulu beriman kepada Nabi. Tetapi kenapa mereka tidak beriman? Hidayah daripada Allah. Kerana mereka sombong. Mereka mahu Nabi dalam kalangan mereka, tak suka perkauman. Ada pun harap golongan yang buta huruf ini, yang miskin, tiba-tiba mereka ini beriman kepada Nabi. Kenapa? Kerana hidayah daripada Allah. Maka Allah yang memurniakan hidayah. Dan diperkuatkan lagi dengan kenyataan Abdullah bin Salam, seorang rahib Yahudi yang akhirnya memeluk Islam, yang merupakan ulama Yahudi, dihantar oleh Yahudi untuk berdebat dengan Nabi SAW, di mana mereka mengetahui akan datang Nabi akhir zaman di Madinah. Lalu mereka berkampung di Madinah, sehingga lahirlah Bani Yahudi dalam kalangan Nadim, Qainuqa, Quraidah. Namun akhirnya mereka mengkhianati Nabi dan memerangi Nabi SAW. Adapun Abdullah bin Salam masuk Islam. Seterusnya orientalis yang memunculkan keraguan dan syubhat. Bahkan kita katakan orientalis ini bukan sahaja kepada Al-Quran, bahkan kepada keseluruhan agama kita ini mereka memunculkan syubhat. Bermula dengan Al-Quran, terutamanya Al-Quran. Dan daripada Al-Quran itulah kemudian mereka kata Nabi Muhammad yang buat. Apabila kata Nabi Muhammad, maka akan berkait dengan sirah. Apabila berkait dengan sirah, mereka akan pergi menyerang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Apa yang menarik aturan Allah ialah Allah SWT menjadikan bantahan-bantahan ini dijadikan oleh Allah, dibantah secara semula jadi, hanya melalui sifat-sifat Nabi tanpa Nabi sebut. Maka ini menjadi pengajaran kepada kita bahawa tak semua hujah dibalas dengan hujah. Sebagaimana perkataan yang menyebut An-nahar la yahtaju ila dalil, siang tak perlu kepada dalil. Dalil yang dia kenapa orang siang cerah ni tak perlu kepada dalil. Maka bila kita bercakap dengan orang yang bodoh, maka kita juga akan bodoh. Dan ada ayat Al-Quran yang memberi peringatan datangnya dalam bentuk taukid. Tujuannya sebagai peringatan, mengingatkan orang-orang kafir. Namun ada ayat Al-Quran yang sangat ringkas, yang tidak ada taukid, kosong, terus, secara langsung memberi mesej yang kuat dan jelas, seperti Qul huwallahu ahad. Tidak hanya sepatah, terus membantah semua hujah yang manusia mengatakan bahawa Tuhan kami begini, Tuhan kami begitu. Allah kata Qul huwallahu ahad, membantah hujah manusia ini bahawa Allah itu satu esa dan tidak perlu untuk diragukan langsung. Dan apabila kita melihat bahawa keraguan atau syubhat dalam ulumul Quran, kebanyakan syubhat dipatahkan secara semula jadi dengan sifat Nabi itu sendiri, iaitu apa? Nabi ummi. Nabi ini tidaklah membaca dan menulis. Bahkan manusia melihat kesan apabila Nabi menerima wahyu, sebagaimana yang disebut oleh Nabi, fa'akhadani faghattani hatta balagha minni al-jahd. Jibril peluk aku sehingga keluar keringat aku ni. Maka semua yang meninggalkan kesan dilihat oleh Khadijah. Nabi terketar-ketar, zamiluni. Maka manusia melihat ini bukan khayalan, yang bukan lakonan. Lihat lagi kesan Nabi menerima wahyu. Dan yang terakhir, kita melihat bagaimana Nabi lahir sehingga bersama Abu Talib, bermula daripada umur lagi dan keluar kepada masyarakat. Nabi sudah menonjolkan dirinya terlibat dengan masyarakat. Perjalanan Nabi bermula di rumah sehingga Nabi keluar kepada masyarakat. Dan dalam hal yang ini, Nabi tidak berseorang. Nabi ada sistem yang membantunya, ada pembantu, walaupun mungkin tidak sempurna. Abu Talib, riwayat yang kuat mengatakan mati dalam keadaan kufur, tak sempurna, walaupun pembantunya tak sempurna. Nabi Harun mungkin ada kelemahannya, sebagaimana dalam cerita Nabi Musa.
Tapi inilah yang akhirnya menentukan kepada pembinaan kepribadian bermula di rumah sehingga keluar kepada masyarakat. Dan agama kita juga tidak mengangkat tokoh-tokoh selain dari Nabi melampau sehingga kepada taraf kenabian. Dan kita tidak mengangkat Nabi itu melebihi sebagaimana yang Allah angkat akhirnya menjadikan sembahan, menjadikan Tuhan. Kita tak sembah Nabi walaupun maksud ini hak dia. Maka sama juga seperti tokoh-tokoh yang lain seperti Ibu Nabi. Di sini sebut secara ilmu ada perbahasan bahawa Ibu Nabi bukannya seorang yang Muslim, tidak Islam. Perbahasan ulama ini perbahasan yang jauh, di mana dikatakan bahawa masuk ke dalam syurga Ibu Nabi ini kafir, Islam dan yang seumpamanya. Sebenarnya kepada tidak semestinya Nabi itu sempurna maksud. Maka orang sekeliling dia kena jadi maksud, kena jadi sempurna, mesti ada karamah, mesti hebat-hebat. Tidak mesti, tidak mensyaratkan begitu. Menandakan semua orang dia kena berdakwah mengikut kemampuan dan ilmu dan juga kepakaran masing-masing. Itu akidah Nabi menjadi pengganti Nabi dalam dakwah. Maka kita perlu kepada kumpulan dan kesatuan. Kita perlu kepada pembantu. Kita perlu kepada masyarakat bersama dengan kita. Adapun kita para guru, pendakwah, kita tak boleh pandang seorang-orang. Kita tak boleh memandang orang yang membantu kita itu dia lemah daripada kita. Kita tidak boleh memandang begitu. Kita tidak boleh menganggap bahawa kita tidak boleh ditegur, bahkan kita juga mestilah bersedia untuk proses tadi yang kita mesti lebih besar daripada ini. Maka Nabi sebagai contoh ikutan manusia yang tinggi, dalam masa yang sama Nabi menemui ujian yang terbesar, termasuk diuji dengan kematian dan sebagainya. Maka kita anggap semua orang ini membantu dalam dakwah walaupun dia tidak sempurna. Wahai wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair jazak pada Ustaz Naim. Banyak info-info baru yang dikongsikan, banyak maklumat atas keterangan-keterangan yang diberikan tadi. Saya buka dekat sahabat-sahabat. Ya, Ustazah Nurila. Belum buka ni sudah angkat tangan dia. Sila Ustazah Nurila untuk perkongsian. Mic minta maaf, mic ada satu je di saya. Ada mic tak ada dulu. Nah, mic tolong bagi. Saya mic. Mic ni dia Allah bagi pahala dia apa ni? Sebab dia ahli sukan. Ustaz Nurila ujung lah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita adakan majlis kita Wakil Ustaz Zahidan Mustafa Kamal, para sahabat sekaliannya. Jadi anda menyambutlah Ustaz minta supaya menambah sikit dan di bahagian depan sikit. Yang mana kita dah dengar detail tadi yang disampaikan oleh ahli kita Ustaz Naim. Jelas kita dah dengar. Dia cuma nak ambil sikit bahagian kewafatan ibunda Nabi iaitu Siti Aminah bin Wahab dan juga minda Nabi Abdul Muttalib. Yang mana kita lihat kewafatan ibunda Rasulullah ini ketika itu Rasulullah berusia 6 tahun. Sebenarnya kita tahu bahawa kanak-kanak yang berusia 6 tahun ini, mereka budak-budak ni biasanya dia masih ada di pangkuan ibu bapa mereka. Biasa duduk di ribaan ibu terutamanya. Itu manja. Jadi pada masa itu, pada keadaan yang dalam begitu kasihnya ibu kepada anak dan anak kasih kepada ibu itu, Allah Ta'ala tarik dengan kewafatan ibundanya. Itu juga dengan kewafatan datuknya, iaitu mindanya Abdul Muttalib. Pada ketika itu Nabi berusia 8 tahun. Dan kalau kita tahu, biasanya kita dengar daripada zaman dia pernah jadi datuk atau nenek lah. Yang tak pernah jadi ni mungkin dia tak berapa nak rasa kan. Biasanya kalau datuk nenek ni dia dengan cucu dia lebih sayang lagi. Mana bukan dia tak sayang anak-anak dia. Masa dia anak-anak dia ni, masa tu dia tengah sibuk kerja, jadi kuranglah perhatiannya.
tak bertemu. Tapi bila dah sampai kepada peringkat cucu, mereka ni dah kurang bekerja, ada yang dah pensi dan sebagainya, jadi ditemukan oleh cucu. Maksudnya terlampau sayangnya mereka kepada cucu. Kalau kita bagaimana lihat Datuk Nabi ni yang ketika berada di dalam majlis pun, Nabi itu didudukkan di sampingnya. Maksudnya sayangnya seorang datuk kepada cucunya. Jadi kita cakap, apakah hikmah kewafatan kedua-dua manusia yang dikasihi oleh Allah, oleh Rasulullah ni? Pertama kita lihat kita lihat tujuan Allah mewafatkan ibunda dan juga minda Rasulullah, iaitu untuk membentuk kepribadian Nabi dan untuk berdikari sebagai untuk menjadi Nabi dan Rasulullah dengan hidup sebagai anak yatim. Jadi kita tak ada anak yatim, mana dia tak ada ibu, tak ada ayah, dan juga sejak kecil lagi telah membuatkan dia tidak ada pergantungan. Jadi di sini Allah Ta'ala menetapkan pada Nabi, kepada dalam hati Nabi, bahawa pergantungan hanyalah kepada Allah SWT dengan kejayaan ibu bapa mereka dan juga datuk mereka. Yang kedua, kita dapati bahawa dengan kewafatan keduanya ini, Nabi mendapat pendidikan terus daripada Allah SWT dan tidak terpengaruh dengan kehidupan yang dibawa oleh datuk nenek mereka, iaitu pada masa itu kehidupan adalah kehidupan zaman jahiliyah. Jadi mereka terpelihara, jadi Nabi terpelihara daripada kepahaman jahiliyah yang boleh membuatkan seseorang itu terpengaruh dan melakukan perkara yang tidak baik. Dan Allah sentiasa melihara dalam tarbiyah Nabi. Dan kita dapati bahawa Nabi dapat satu pengajaran, iaitu kesabaran dan juga empati. Apabila Nabi melihat dan dapat merasakan perasaan orang miskin, bagaimana keadaan miskin, sebab Nabi duduk dalam keadaan miskin bersama bapa saudara dia yang punya ramai anak. Jadi Nabi dapat rasakan bagaimana keadaan hidup seorang miskin dan anak yatim serta orang-orang yang ditindas pada ketika itu. Dan akhirnya ujian keimanan untuk mengangkat darjat Nabi sendiri. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih kepada Ustaz Nolila. Ada lagi sahabat nak kongsi? Ada? Macam Ustaz Fendi nak? Oh ya, Ustaz Fendi nak. Okey, sila. Sila. Terima kasih Ma'in dan juga Nakib, seterusnya sahabat-sahabat semua. Jadi bila mendengar Ustaz Na'im mengupas dalam penaliran, cuma saya nak bagi sikit untuk sebagai perkongsian. Saya dah ke Pustaka Dharma. Jadi sekarang ini kita kehilangan penulis lah, seperti Hamdan yang banyak menghasilkan buku. Jadi bila kita dengar Ustaz Na'im yang rujukan atau penaliran, kadang-kadang kita tak dapat semua daripada bahasa Melayu ni. Jadi kalau boleh lah, Ustaz Na'im kira-kira siapa-siapa ustaz yang boleh menulis. Sebab saya tengok sekarang ni kaedah e-book ni dia bukan macam buku. E-book ni lebih ringkas sebenarnya. Di dalam 60-70 muka surat. Kalau kita hasilkan insyaAllah lah, Pustaka Dharma pun ada bajet dah tengok tu. Boleh kita bayar sedikit untuk guru yang boleh hasilkan. Lepas tu kita boleh gunakan sebagai infak ataupun apa tu untuk jualan buku lah. E-book lah itu. Lebih modal tu tak besar. Berbanding dengan kalau buku dulu, Ustaz Hamdan sekali 10,000 RM sekali lah. Kalau ibu ni rasa tak guna modal besar. Jadi apa yang saya sebut tadi, yang ilmu-ilmu yang kita kata yang terselit macam tu, yang kita dapat bukan daripada kitab Torah Arab ataupun semua rujukan baru itu, boleh kita sampaikan kepada masyarakat. Ini satu cabaran lah untuk Ustaz Na'im. Okey, terima kasih pada Ustaz Fendi. Azan. Okey, saya jawab azan Allah. Mak ni tak terlalu ambil dah Ustaz Mak. Dia kau lah ya Allah. Allah.
Okey, sambil-sambil kita jawab azan kita masa sangat mencemburui kita. Tapi kalau masa nak lari itu dia suruh jawab azan dah senyap. Tapi masa Tok Guni Aziz, Malaikat Tok Guni Aziz, Tok Guni kata Nabi suruh dia baca Quran. Dia baca Quran suruh dia. Dia qira al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Azan suruh jawab. Dia azan terjawab. Bila Dr. Labib pun disuruh senyap sambil-sambil jawab dia. Jadi kita ambil yang Tok Guni Aziz Okey. Baik, alhamdulillah. Cadangan yang cukup baik daripada Ustaz Effendi. Jadi kalau tadi kita rakam tadi ni, ada tadi dia rakam ni boleh buka balik. Sama tu buat e-book ataupun kita hidupkan sebenarnya FB sekolah sebenarnya. Kan FB sekolah atau website sekolah. Masukkan artikel-artikel usrah minggu ni umpamanya apa yang dibincangkan. Itu bagus saya rasa. Supaya orang boleh berkongsi lah. Okey. Baik, saya dah buat dengan sahabat-sahabat yang lain. Pak masa kita sangat terhad. Sebagai kesimpulan sedikit saya nak sebut tentang tajuk kita pada hari ini. Bagaimana yang pertama nak beritahu Nabi ini dia dididik, ditarbiyah oleh Allah. Nabi dia maksum dan dia dipelihara sejak daripada dia kecil. Walaupun Nabi dianggap bagi Rasul ketika umurnya 40 tahun. Tapi sebelum 40 tahun itu adalah apa yang berlaku dekat Nabi, persediaan untuk menjadi seorang Nabi. Jadi walaupun dikatakan hadis Nabi ini, perbuatan Nabi, perkataan Nabi itu ketika mana Nabi dah mencapai umur kenabian. Tapi sebelum Nabi mencapai naik umur 40 tahun, apa-apa yang berlaku pada Nabi itu adalah proses nak beritahu pada kita bagaimana persediaan untuk menjadi seorang Rasul yang diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perjalanan inilah yang kita patut ambil, untuk kita tengok, patut kita ikut. Terutama dalam sahabat saya depan-depan ni ramai anak-anaknya masih kecil, yang masih kecil, yang dalam proses nak didik anak-anak ni, proses nak membesarkan anak ni. Kalau dulu barangkali zaman saya dulu benar-benar tak sempat orang nak bincang, belajar juga tapi detail tu nak nasihat macam ni tak ada. Kan? Kita hanya berdasarkan pengalaman kita. Tapi hari ni kita ada peluang dalam usrah, bincang proses bagaimana pentarbiahan Nabi sebelum Nabi dia Rasul. Itu bagus untuk kita jadikan sebagai panduan untuk didik anak-anak kita. Ini cukup yang terbaik lah, yang bagus lah. Kalau keadaan hari ini banyak cabaran. Sebagai contoh saya nak beritahu persidangan DUN kemarin. Dalam sidang DUN, satu fakta data yang dibentangkan oleh YB Zuraida, Esko daripada bahagian keluarga wanita, menyatakan bahawa di Terengganu tahun ini kadar kes perceraian bertambah sangat tinggi. Kita tengok gerun misalnya. Ini kajian yang dibuat berdasarkan data yang ada berbanding tahun lepas. Bukan sikit sahabat-sahabat, ribuan kadar perceraian. Dan kadar perceraian ini berlaku dalam kes perkahwinan di antara setahun ke 10 tahun. Hak tu apa ni? Jadi kita tengok benda ni perlu dilihat, dibuat kajian. Ini berlaku di Terengganu, di tempat negeri kita. Jadi kena tengoklah. Perkahwinan ini kena sesuatu yang perlu dipertahankan. Dia perlu cabaran dengan kesabaran. Jadi data yang diberikan tu agak menggerunkan kita. Agak menggerunkan kita. Boleh tengok dalam biasa orang sebut tentang hal kadar perceraian ke bawah. Jadi benda-benda ni kadang-kadang kita perlu pada ilmu. Kita kadang-kadang kita jaga dah, tapi sebenarnya lebih besar juga ialah kita mengharapkan Allah jaga kita. Kena minta. Kena minta Allah jaga kita. Allah jaga keluarga kita, Allah jaga anak-anak kita. Kita usaha, tapi kita kena minta Allah jaga. Nabi memang Allah jaga. Allah jaga dia sebab dia Rasul. Allah pelihara dia, Allah mentarbiah dia. Kita tak, kita kena minta dengan Allah, kita kena usaha. Jadi apa yang diterang sahabat-sahabat dia saya tak nak ulang dah, panjang lebar, banyak dia punya isi daripada Saknai, daripada Saknolela, daripada Ustaz Effendi. Banyak untuk kita ambil manfaat dan kesimpulan daripada apa yang proses yang berlaku pada Nabi SAW
Dan proses ini perlu kita ikuti, kita pelajari. Okey, wallahu a'lam.